warna-warni pendapat yang lahir daripada agamawan. Ada pendapat yang berasaskan kepada hujah, kepada dalil. Ada pendapat yang berasaskan kepada cerita-cerita yang lebih dekat di hati dan menarik perhatian dan memberi kesan kepada diri kita. Adakah kita nak kena pilih di antara dua perkara ini? Soalan ini adalah persoalan yang boleh mendatangkan kebingungan di dalam masyarakat apabila terpaksa berdepan dengan kerenah yang ditimbulkan oleh orang-orang agama dalam melontarkan pendapat-pendapat mereka ke masyarakat. Senario ini bukanlah satu perkara baru. Ia adalah pengalaman yang berlaku daripada semasa ke semasa, daripada satu zaman ke satu zaman, dan kerana itulah saya berpandangan sangat-sangat penting untuk kita pegang betul-betul satu asas yang mungkin berbunyi agak klise tetapi dia penting, bahawa Islam ini adalah merupakan agama yang dibina di atas asas ilmu. Agama ini dibina di atas ilmu adalah satu perkara yang kita kena selalu ingat supaya kita dapat make sense tentang apa yang terjadi. Sebab itu dalam Al-Quran, perkara paling asas sekalipun iaitu persoalan la ilaha illallah disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu itu berada di dalam keadaan kamu itu berilmu bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah itu tidak ada tanpa ilmu mengenainya. Maka kita mesti jadikan ilmu sebagai asas dalam mempercayai sesuatu, dalam melakukan sesuatu supaya kita tidak terseleweng dan sesat. Di dalam sejarah, misalnya kajian yang dilakukan oleh Profesor Jonathan Berkey di dalam buku beliau yang bertajuk Popular Preaching and Religious Authority in the Medieval Islamic Near East. Saya baca dekat dalam saya punya Kindle lah. Kajian ini yang mana Profesor Jonathan Berkey telah menghadirkan catatan sejarah. Walaupun kita kenal nama-nama besar, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, itu contohlah ulama-ulama dalam pelopor dalam mazhab fiqh kita. Tidak semestinya ulama-ulama itu adalah mereka yang didampingi oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka yang lebih dekat dengan masyarakat adalah terdiri daripada kelompok-kelompok yang disebut sebagai qusas, golongan-golongan macam penglipu lara. Oleh kerana cerita-cerita yang mereka sampaikan ini adalah di dalam genre agama, maka timbul kekeliruan. Adakah mereka ini ulama? Adakah mereka ini asatizah, para guru? Ataupun mereka ini sebenarnya bagaimana? Bila mana kritikan dilakukan terhadap orang-orang yang bercakap dalam genre agama tetapi tidak menjaga disiplin ilmu, ia bukanlah merupakan kritikan dan bantahan kita terhadap ulama'. Tetapi ada satu kelompok lain yang kita perlu berikan perhatian kerana di dalam sejarah itu sendiri, mereka yang bercakap tentang agama ini dibahagikan kepada beberapa kategori. Ada di kalangan mereka itu adalah ulama, dan ulama ataupun ada pelbagai pengkhususan mereka. Kemudian ada di kalangan mereka adalah merupakan wa'iz, iaitu orang-orang yang memberikan mau'izah, memberikan pengajaran. Dan ramai juga di kalangan mereka itu disebutkan sebagai qusas, penglipu lara yang bercerita ke dalam masyarakat tanpa mempedulikan hadis tu sahih ke tak sahih ke, benda tu masuk akal ke tak masuk akal ke. Dan sedihnya ialah kerana mereka ini adalah merupakan golongan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ibnu Al-Jauzi ketika bercerita tentang pengalaman Al-Imam Abu Hanifah dalam senario ini mengatakan bahawa Al-Imam Abu Hanifah sendiri berhadapan dengan masalah bila mana ibu beliau tidak menerima pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah kecuali kalau pendapat itu dipersetujui oleh penceramah yang dipercayai oleh bonda Imam Abu Hanifah ni tadi. So bayangkan, satu dunia melihat Imam Abu Hanifah sebagai seorang tokoh, tetapi di rumahnya sendiri mak dia tak terima pendapat dia, kecuali kalau penceramah yang dekat di hati, penceramah yang dipercayai ini bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi qusas ini adalah mereka yang berada di belakang terciptanya riwayat-riwayat palsu, pendapat-pendapat yang tidak benar, malah
Al-Imam As-Suyuti juga menceritakan sebab kenapa dia tulis buku ni adalah kerana pengalaman dia sendiri apabila dia masuk ke sebuah masjid. Ketika itu orang ramai sedang mendengar ceramah yang disampaikan oleh seorang penceramah popular pada ketika itu, yang mana dia telah mengulas ayat firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau telah mendatangkan satu riwayat, dan apabila riwayat yang tidak benar itu ditegur oleh Al-Imam Suyuti, tegurannya itu tidak disambut dengan baik oleh penceramah ini tadi, dan penceramah ini tadi telah mengapikan kemarahan orang ramai sehingga orang ramai nak mencederakan Al-Imam As-Suyuti. Mereka lebih berpegang dengan penceramah yang dekat di hati mereka berbanding dengan sesiapa yang hadir dengan membawa hujah-hujah yang berdasarkan kepada sumber-sumber yang benar. Jadi itu bukan sedikit ya, dalam buku yang ditulis oleh Profesor Jonathan Berkey itu ada banyak lagi cerita, pengalaman yang ditempuh oleh ulama-ulama lain. Jadi fenomena orang ramai lebih percaya kepada penceramah-penceramah popular berbanding dengan mengikut tunjuk ajar yang disampaikan oleh ilmuwan yang berpandukan kepada ilmu yang benar, sumber yang benar, ini adalah perkara yang bukan perkara baru. Jadi saya bukanlah nak kata sebenarnya bukan orang Malaysia je teruk kan, orang lain pun teruk, kita semua teruk belaka. Tidak begitu. Tetapi nak menjelaskan bahawa senario itu berlaku daripada zaman ke zaman. Apa pelajaran yang kita nak ambil daripada perkara ini? Macam-macam sudut. Dari sudut golongan ilmuwan sendiri, saya berkongsi saranan kepada para asatizah supaya mengimbangkan di antara kesarjanaan masing-masing dengan mendampingi masyarakat. Kerana akhirnya orang ramai ini akan lebih cenderung kepada mereka yang mendatangkan kisah-kisah yang menyentuh emosi mereka, yang menangis. Benda-benda ini bukan saya sebut, tapi ianya sudah juga dibentangkan oleh Profesor Jonathan Berkey. Kajian-kajian yang beliau lakukan menunjukkan bagaimana golongan qusas ini biasanya mereka ini emosional, mereka pandai bercerita, mereka menyampaikan cerita-cerita yang menyebabkan orang menangis bila dengar. Tetapi when it comes to mereka dicabar bahawa benda yang mereka cakap itu salah dari segi agama, maka barulah keluar warna sebenar mereka, rupa mereka yang sebenarnya menyesatkan masyarakat. Dan kadang-kadang disebut oleh setengah penyelidik seperti pentahqiq kepada buku Tahzirul Khawas min Akadhibil Qussas ini oleh Dr. Muhammad bin Lutfi As-Sibagh, dia juga mengatakan bahawa qusas ini ramai di kalangan mereka adalah dajjali, mereka ni penyesat kepada masyarakat. Jadi sebab itulah saya berpandangan bahawa kita tabahkanlah hati, kuatkan semangat, teruskan menyampaikan ilmu yang baik, ilmu yang benar, adunkan ilmu yang kita tahu itu dengan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang baik yang boleh melunakkan hati mereka yang mendengar, kerana akhirnya kita mahu seramai mungkin umat Islam mendapat pelajaran dan membuka dirinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ingatlah ya bahawa Rasulullah SAW telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu, iaitu satu tempoh masa yang sangat panjang. Antara zaman Rasulullah SAW dengan Nabi Isa pun alaihi salam hanyalah lebih kurang dalam 500-600 tahun saja. Tapi jarak di antara baginda dengan kita 1400 tahun lebih. So bayangkanlah ya betapa jauhnya. Maka umat tersesat, tersalah ialah satu benda yang tidak mengejutkan, namun mudah-mudahan dengan hidayah daripada Allah, dengan ilmu yang baginda wariskan kepada kita, peganglah benda tu. Mudah-mudahan kita terselamat dalam kehidupan di dunia ini dan kita kumpul ramai-ramai sama-sama dalam redha Allah di syurganya pada satu hari nanti. Wallahu a'lam.